Assalamualaikum murid-murid. Bertemu lagi dengan Cikgu Amira untuk subjek Pendidikan Islam tahun 1. Ya, video PDPR pada hari ini subtopik ulum unit 1 air dalam kehidupan. Kita akan belajar tentang bahagian air. Jadi mari kita mulakan. Baik, murid-murid boleh buka buku teks masing-masing, buku teks Pendidikan Islam tahun 1, muka surat 89, muka surat 89 tentang bahagian air, bahagian air. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang jenis-jenis air mutlak, Ingat lagi tak? Kita belajar ada 7 jenis air mutlak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bahagian air. Air mutlak yang kita belajar sebelum ini adalah termasuk dalam bahagian air. Kita ada beberapa bahagian air. Yang pertama ialah air mutlak. Air mutlak ni apa? Air mutlak ni air yang kekal dengan sifat asal kejadiannya sebagaimana yang diciptakan Allah. Jadi air mutlak ni adalah dalam kata lain air yang tak berubah apa-apa. Macam mana Allah cipta air tu, macam itulah. Contoh air mutlak, ingat lagi tak jenis-jenis air mutlak? Air mutlak yang ada iaitu air hujan, air sungai, air salji, air mata air. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 88 untuk tengok jenis-jenis air mutlak. Air mutlak ni kita tak buat apa-apa. Kita boleh guna terus sahaja, tak perlu buat apa-apa, guna terus sahaja. Air ini adalah suci dan menyucikan. Maksudnya air mutlak ni kita boleh guna untuk mandi, kita boleh guna untuk ambil wuduk, kita boleh guna untuk mandi wajib. Mandi wajib ni untuk kita sucikan hadas besar. Kalau wuduk untuk kita sucikan hadas kecil. Jadi air ni bila kita guna, kita boleh bawa solat. Kita boleh bawa solat. Ni memang suci lah, memang bersih. Memang bersih. Tapi ada air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga berubah warna, bau atau rasa. Jadi air ini adalah suci. Air ini bersih. Kita boleh minum, kita boleh masak, kita boleh makan. Tetapi tidak menyucikan. Tidak menyucikan ni maksudnya kita tak boleh guna untuk buat air solat, air sembahyang atau air wuduk. Kita tak boleh guna untuk mandi hadas besar. Yang tu kita tak boleh guna. Tapi untuk makan, untuk minum boleh. Untuk mandi pun ada air yang boleh, ada air yang tak boleh. Contoh, air mutlak yang telah bercampur dengan sesuatu hingga berubah warna, bau atau rasa. Contohnya air kopi. Ingat air kopi. Boleh tak minum air kopi? Boleh. Bersih tak air kopi tu? Suci tak? Suci. Kita boleh minum. Bukan najis. Kita boleh minum. Tiada kotoran pada air kopi. Tapi boleh tak kita guna air kopi tu untuk ambil air sembahyang? Tak boleh. Boleh tak kita guna air kopi ni untuk mandi? Tak boleh. Boleh tak kita guna air kopi ni untuk mandi hadas besar? Tak boleh. Macam tu juga dengan air sabun. Air sabun ni suci. Air sabun ni bersih, suci. Kita boleh buat untuk mandi, untuk mencuci pakaian kita, kan? Bila kita cuci pakaian guna air sabun ni, kita boleh bawa pergi solat. Tapi boleh tak kita guna air sabun untuk ambil wuduk? Tak boleh. Boleh tak kita guna air sabun ni untuk minum? Tak boleh. Jadi ada air mutlak yang kita yang suci tapi dia tidak menyucikan. Dia tak boleh digunakan untuk ambil wuduk ataupun mandi hadas besar dan kecil. Mandi hadas besar. Jadi ini adalah air mutlak, jenis air, bahagian air yang pertama. Baik, kita tengok dekat bahagian air yang kedua.
Okey, ni air yang kedua iaitu nama dia air musyammas. Air musyammas. Air musyammas ni apa? Air dalam bekas yang boleh berkarat. Yang boleh berkarat dan terdedah di bawah matahari yang sangat terik di negara bercuaca panas. Hukum menggunakan air musyammas ni adalah makruh. Makruh ni maksudnya kita boleh guna, tapi tidak digalakkan. Maknanya kalau ada air mutlak dengan air musyammas, gunalah air mutlak, jangan guna air musyammas. Tapi kalau dah tak ada air mutlak, ada air musyammas je, gunalah air musyammas. Cuma tak digalakkan gunalah air musyammas ni pada tubuh badan. Kalau kita nak guna air musyammas ni untuk basuh kereta ke, basuh baju ke, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak guna air wuduk, ambil air semayang, boleh. Tapi tak digalakkan guna air musyammas ni. Musyammas ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, musyammas ni maksudnya matahari. Senang Jadi bila kita sebut air musyammas ni, maksudnya air yang terdedah di bawah cahaya matahari yang sangat terik. Maksudnya memang panas sangat. Selalunya dekat negara yang bercuaca panas, contohnya macam dekat Mesir, dekat Mekah, tempat-tempat yang panas tu, memang suhunya sangat panas. Kalau kita letak air dekat luar, air tu lama-lama air tu akan jadi panas dan kita akan gelarkan dia air musyammas. Tapi air musyammas ni dia ada dalam bekas yang berkarat. Maksudnya bekas yang apa? Berkarat, bekas besi. Bekas yang boleh berkarat, bekas besi lah. Bekas besi. Jadi air ni suci dan menyucikan. Jadi air ni kita boleh tak guna untuk minum? Boleh. Boleh tak kita guna air ni untuk mandi? Boleh. Boleh tak kita guna air ni untuk ambil air semayang, untuk mandi wajib, hadas besar? Boleh, tak ada masalah. Tapi makruh guna dekat tubuh badan. Maksudnya kalau awak nak ambil air musyammas ni dia dah panas, awak nak guna untuk mandi, boleh, tapi makruh, tak digalakkan. Gunalah air yang tak berapa panas. Air yang bukan terdedah di bawah matahari dalam bekas besi. Gunalah air lain. Tapi kalau dah tak ada, air ni je yang ada, gunalah air ni pun tak ada masalah. Baik, kita tengok pada bahagian air yang lain. Okey, ini bahagian air yang ketiga iaitu air mustakmal. Air mustakmal. Okey, apa air mustakmal ni? Okey, air mustakmal ni adalah air yang telah digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib. Kadar airnya adalah kurang daripada 2 kolah serta tidak berubah salah satu sifat air, bau, warna dan rasa. Okey, jadi air mustakmal ni air yang kita dah guna. Contoh nak macam dalam gambar ni, awak dah ambil air semayang kan daripada paip. Lepas tu awak tadah air bekas ambil air semayang awak tu dalam baldi. Okey, baldi ni besar tak 2 kolah? Tak, kurang daripada 2 kolah kan? Kurang daripada 2 kolah. Jadi kecil je. Okey, jadi awak dah kumpul air dekat dalam baldi ni. Okey, kemudian air ni dah nama dia bukan air mutlak. Kalau daripada paip ni dia jadi air mutlak. Tapi bila dah masuk dekat dalam baldi ni, dah kena tangan awak dah guna untuk buat air semayang. Jadi nama dia bukan air mutlak, nama dia air mustakmal. Okey, jadi air ni suci. Maksudnya air ni masih lagi dalam kategori bersih. Tapi tidak menyucikan. Maksudnya boleh tak kita nak guna air mustakmal ni lagi untuk ambil air semayang? Tak boleh. Tapi boleh tak kita guna air mustakmal ni untuk cuci kereta? Boleh. Boleh tak kita guna air mustakmal untuk mandi? Boleh. Jadi air ni dia tidak menyucikan. Maknanya kita tak boleh guna dekat tubuh badan kita. Untuk ambil air semayang, untuk mandi wajib dah tak boleh.
Tapi untuk perkara-perkara lain macam nak siram pokok bunga ke, nak masuk kereta ke, boleh, tak ada masalah. Ataupun awak main-main rumput, nak basuh kaki awak, nak guna air musta'mal, boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi syarat air musta'mal ni dia tak boleh berubah salah satu sifat air. Contoh, awak ambil air semayang kan, lepas tu awak tengok air ni dia dah bertukar warna kan, dia bertukar warna jadi warna lain daripada warna air ni. Air ni warna putih, tiba-tiba jadi warna lain. Tapi bila awak bau-bau, tak ada warna bau pelik. Awak ada rasa sikit air ni, tak ada pun rasa pelik. Jadi nama dia air musta'mal. Dia salah satu sifat air. Sifat air ada 3, bau, warna dan rasa. Okey, itu secara ringkas lah. Okey, kita tengok pula bahagian air yang terakhir. Okey, ini bahagian air yang terakhir. Nama dia air mutanajis. Air mutanajis. Air mutanajis. Air mutanajis ini adalah air yang kurang dari 2 kolah. Okey, air ni dia ada dalam 1 kolah, tapi bilangan jumlah air tu sedikit daripada 2 kolah. Maksudnya kalau air tu ada dalam baldi ke, ada dalam bekas kecil ke, dalam kolah kecil ke, dan air tu pula dimasuki najis. Dimasuki najis. Jadi ada kucing berak dekat dalam air tu, ataupun ada katak berak dekat dalam air tu, walaupun dia tak mengubah sifat air. Maknanya katak berak dalam tu kan, ataupun kucing berak dekat dalam tu, awak tengok air tu elok je, tak berubah warna pun, putih je kan, tak ada bau pun kan, tak ada bau busuk pun air ni, tapi tak boleh guna. Dia tidak suci dan tidak menyucikan. Kalau lebih daripada 2 kolah kan, yang tadi tu air tu kurang dari 2 kolah, ada taib masuk dekat dalam tu. Kalau lebih dari 2 kolah, dia masuk najis dekat dalam tu dan dia ubah sifat air. Contohnya, ada satu kolah ni, memang kolah ni besar sangat. Kalau kolah ni sangat besar, tiba-tiba tengok ada tahi dekat dalam kolah tu. Lepas tu bawa air tu dah jadi busuk dah. Air tu dah jadi busuk. Jadi air tu nama dia air mutanajis. Air yang di dalamnya ada najis. Air yang di dalamnya ada najis. Contohnya macam dalam gambar ni. Nampak ada gambar ni. Walaupun gambar ni air dekat dalam kolah ni kolah lah ni. Air dekat dalam kolah ni ada 270 liter. Oh, banyak tu. 270 liter. Kalau 1 liter yang dekat dalam botol mineral yang besar tu, itu 1 liter. Kalau 270 liter, maknanya ada 270 botol. Banyak tak? Banyak. Air tu banyak. Tapi dia tarik kat dalam ni. So, dia akan jadi air mutanajis. Kalau air ni berubah sifat air dia. Bau busuk, warna bertukar jadi coklat. Tak boleh guna dah lah. Buang je lah air tu. Memang tak boleh guna sebab air tu dah tak suci. Okey, jadi rumusannya dalam pelajaran kita tentang bahagian air ni, air mutlak kita guna untuk menghilangkan najis. Kalau ada kucing ke kan, ataupun awak buang air kecil, buang air besar, kita boleh guna air mutlak ini untuk menghilangkan najis. Maknanya untuk boleh menyucikan lah, berwuduk dan mandi wajib untuk menyucikan diri awak. Begitu juga dengan air musyammas, boleh guna, tetapi penggunaannya pada tubuh badan adalah makruh. Maknanya awak nak guna air musyammas ni untuk bersihkan selepas awak buang air kecil, air besar, hukum dia makruh. Tak digalakkan lah. Sebab air musyammas, ingat musyammas ni matahari, maksudnya air yang di bawah cahaya matahari yang terik. Jadi tak digalakkan guna air musyammas ni. Okey, jadi itulah dia 2 jenis air, air musyammas dan air mutlak. Ni contoh
Ni sungai lah ni ya. Contoh air mutlak. Okey. Jadi itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Okey, macam biasa cikgu ada sediakan sedikit latihan untuk kamu jawab di rumah. Okey, dan seperti biasa juga latihan ni tak wajib ya, tak perlu hantar pada cikgu. Latihan ni awak boleh buat sendiri di rumah. Ibu bapa boleh bimbing anak-anak untuk menyiapkan latihan ini jika nak. Okey. Okey, latihan ini padankan dengan padanan yang betul. Jadi kita ada 4 jenis 4 bahagian air kat bawah ni, air mutlak, air musyammas, air mutanajis dengan air mustakmal. Jadi awak padankan mana air mustakmal ni menyucikan ke ataupun menyucikan tapi makruh ataupun tak menyucikan, mana satu? Air mustakmal ni boleh tak digunakan untuk menyucikan ataupun tidak boleh. Okey. Murid-murid boleh tengok balik video yang kat depan-depan tu tentang bahagian air ni. Okey. Okey. Okey, ini latihan yang kedua. Okey, tandakan right. Ni cikgu tersalah ni, tak apalah. Tandakan right bagi jenis air mutlak yang betul. Ni air mustakmal ni air mutlak ke? Air mutanajis air mutlak ke? Air mata air, air laut atau air sungai? Okey. Baiklah, itu sahaja video PDPR kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat memahami bahagian-bahagian air dan juga murid-murid faham tentang penggunaan bahagian-bahagian air ini. Okey, jadi terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang dan harapannya kita dapat berjumpa di sekolah. Okey, Assalamualaikum.